David, Divine Juvinol, dan Alta Jumil, Sharon David, Nurjannah binti Rosli, Mas Mulsah binti Ismail, Abigail Raywan, Michael, Clara Patrick, dan juga Phyllis Runja anak James. Beberapa pemain dalam pasukan ini merupakan bekas pemain kebangsaan. Juga sedar bahawa kedua-dua pasukan kebangsaan bunga raya kita, ladies dan juga men, telah pun bersedia mempersiapkan diri mereka untuk ucahanan Rugby 7 Pasukan Asia Series yang berlangsung pada hujung bulan ini. Jadi sebenarnya tidaklah dapat kita saksikan aksi-aksi main kebangsaan dalam kejohanan ini, tapi tidak apa, ramai lagi aksi-aksi ataupun bakat-bakat begitu hebat. Contohnya seperti yang kita lihat dalam tim UiTM Simba. Perlis, welcome Perlis to Terengganu. Hebat je si Perlis. Sepak mula akan dilakukan oleh UiTM Simba. Abigail, satu nama besar dalam sukan rugby wanita 7 sebelah khususnya. Kita masih lagi menantikan bilakah pasukan-pasukan wanita akan mula melibatkan diri dalam sukan 15 sebelah. Diharapkan adalah pasukan-pasukan daripada universiti seperti inilah, UiTM, UPM, juga terdapat tim pasukan seperti KL Tigers yang saya pasti boleh mewujudkan pasukan 15 sebelah untuk kita mulakan game 15 sebelah pasukan untuk kategori wanita. Perlis baik sekali pas. First pass mereka sungguh bijak di hujung sana. Offload pula buat loop di hujung. Cuba menduga winger pasukan UiTM Simba dihumban ke tepi. Rotation daripada Perlis kembali ke dalam. Side running lakukan tidak baik sebenarnya. Terus saja pressure daripada UiTM Simba. Pressure di dalam rak. Bijak cari rakan. First dan second phase yang baik saya kira daripada Perlis. Jaya ditolak keluar oleh pertahanan UiTM Simba. Main yang bertudung itu tindak sebagai fullback saya kira. Line up pertama UiTM Simba. Giliran mereka pula untuk menunjukkan kehebatan gerakan. Line up baik. Bega ke sebelah kanan. Loop yang cubakan dummy masuk balik ke dalam. Lagi offload yang bijak dilakukan oleh Simba. Menanti support inilah yang dicuba tunjukkan oleh UiTM Simba. Support yang tidak berhenti-henti lagi. Lagi offload begitu baik larian di bahagian tengah mencari try yang pertama. Satu rushing run dan juga mudah di bahagian tengah untuk try pertama Simba. Sepak mula kembali kepada UiTM Lions ataupun UiTM Simba sebenarnya. Perlis baik main ini lepas. Bertubuh sedikit besar tapi laju lariannya. Offload yang bijak pada rakan di sini nombor 12.
Foul play oleh Perlis. Free kick untuk Simba, menunjuk-nunjuk main tu mahukan offside line dibenarkan oleh pengadil. Play on ke atas pengadil. Sebelah kiri. Oh, terlepas pula tackle yang bijak lakukan oleh pemain Perlis. One on one di winger. Libat main bertudung ini ditagih oleh TM Simba. Dami kembali ke dalam. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Salahan obstruction. Sayang gerakan daripada Perlis sudah pembijak sebenarnya. Hampir gemuruh kedua-dua PM pasukan di atas gerakan Perlis sebentar tadi. Kembali scrum down untuk UiTM Simba. Carry on kata pengadil. UiTM mengatur serangan. Switch yang baik. Larian lurus. Cycle ball kali ini ke sebelah kanan. Extra saya kira di sebelah kiri. 3 lawan 2 ditendang pula ke belakang oleh main ini. Bijak sekali. Dapatkah beliau mengejar one on one. Lagi tendangan. Ditolak oleh pemain. Masih lagi dalam kawalan UiTM Simba. Sekurang-kurangnya 5 kali sudah bola itu ditendang. Untuk pick up yang baik. Try kedua. UiTM Simba menambahkan derita lagi Perlis. Mungkin punya background bermain bola sepak. Beberapa pemain ini pandai betul mereka mengawal pergerakan bola lonjong itu. Terhibur penonton-penonton yang berada di sekitar tim-tim yang telah datang dengan SOP yang begitu ketat sekali diperkenalkan oleh Kesatuan Rugby Negeri Terengganu untuk masuk ke dalam stadium. Dapatlah penonton ataupun tuan-tuan, puan-puan yang tidak dapat bersama-sama dengan anak-anak ataupun adik-adik yang bermain dalam kejuaraan ini dapat kita sama-sama menyaksikan live yang dibawakan oleh Rugby Online. Sepanjang 3 hari ini bolehlah kita bersorak, beritahu kepada seluruh kampung anak kita tengah main rugby petang ni. Itulah berlaku di sekitar kawasan stadium ini sebenarnya dengan kehadiran begitu ramai pasukan yang memenuhi hotels, homestay dan juga pusat kediaman dipenuhi oleh pemain-pemain rugby yang turun dari seluruh pasukan negara, dari seluruh negara saya kira. Sejak daripada 2 hari lepas sebenarnya. Banyak juga pasukan-pasukan telah tiba sejak semalam. Untuk pasukan seperti pasukan negeri yang bermain di bawah bendera Sukma, saya kira sudah 2 hari berada di sini. Dengan semalam kita lihatkan kelibat beberapa pasukan telah pun melakukan training di padang luar. Sekali lagi untuk makluman penonton-penonton, ada 2 padang digunakan sebenarnya. Inilah padang utama yang kita siaran live. Ada satu lagi padang yang sedang bermain di luar, yang juga bermain dalam jadual yang sama. Untuk padang B atau padang D sebenarnya dipanggil untuk padang luar, melibatkan Putrajaya Dragons, Putrajaya Dingoes maafkan saya, bertemu Sukma Kedah, manakala Serdang Angels menentang Johor Ladies di padang D. Jadi jangan risau, pasukan kegemaran anda akan dapat bermain di dalam padang utama mengikut jadual yang telah diberikan kepada kami. Setiap pasukan akan bermain di padang luar dan juga di padang dalam untuk hari ini. Kecuali pasukan Dingo saya kira akan bermain di padang utama esok hari. Dapatkan jadual-jadual anda
Bolehlah tanya manager pasukan masing-masing. Untuk salinan jadual, dapatlah kita tahu pasukan kegemaran kita bermain pada pukul berapa untuk hari pertama dan hari kedua ini menuju kepada hari kalah mati pada hari penentuan hari Ahad nanti. Tamat separuh masa pertama, UiTM Simba menunjukkan keunggulannya sebagai salah satu pasukan yang begitu diguruni di tanah air. 17 berbalas kosong tamat separuh masa yang pertama. Kita akan bermula dengan separuh masa yang kedua di antara Perlis Ladies menentang UiTM Simba. Perlis Ladies yang menyenaraikan Ainul Hazikah binti Ibrahim, Aisni binti Abdul Mubin, Anis Ashikin binti Salmi, Fatin Fazira binti Ruzaidi, Ifah Najwa binti Muhammad Jamil, Nur Atirah binti Muhammad Syarim, Nur Najmina Amani binti Muhammad Hamizan, Nurin Zulaika binti Muhammad Nazri, Nurul Alia binti Mazlan, Nurul Anisa binti Muhammad Sani, Nurul Fatin Fatihah binti Zainul Muhammad, dan Siti Nurhaniza binti Jalani. Advantage kepada mereka. Bijak skram UiTM Simba. Offload sebelah kanan ekstra bersorangan, larian pantas diperlukan lagi ekstra, tapi sedikit forward saya kira larian tersebut ataupun passing tersebut. Santai saja sebenarnya passing dilakukan oleh pasukan UiTM Simba, tapi sedikit forward. Terus saja pengadil pergi ke tengah padang, dilihat seorang pemain Perlis sudah pun terbaring. Sedikit risauan kerana beliau menunjukkan kesakitannya berada di bahagian leher. Memandang ke bahagian luar dengan signal stretcher harus dibawa masuk. Apa saja kecederaan yang melibatkan bahagian bahu ke atas sudah pasti dianggap serius, terutamanya oleh pasukan perubatan dan juga pengadil perlawanan. Memandangkan ramai pemain ini mempersiapkan diri untuk kejohanan-kejohanan besar sepanjang tahun, termasuk tahun 2022 yang telah dirancang. Alhamdulillah sebenarnya kita perlahan-lahan telah pun masuk ke dalam hidup bersama pandemik. Kita perlu kembali menganjur kejohanan rugby di mana jua anda berada.
dengan KRS Kesatuan Rugby Selangor telah menganjur beberapa perlawanan persahabatan yang baru-baru ini berlaku di Stadium UiTM Shah Alam. Saya juga berada di sana dengan 5 pasukan bertanding. Kedengaran juga akan dilakukan satu lagi set untuk pasukan-pasukan Sukma yang akan berlangsung pada 11-12 Disember nanti. Sementara itu pada 4 dan 5 hari bulan juga akan berada pertandingan ataupun friendly games melibatkan perlawanan-perlawanan veteran, kategori veteran di Ipoh pada minggu 4 dan 5. Pada minggu 11-12 Disember juga akan berlaku kejohanan National Touch Tournament melibatkan 80 pasukan untuk beberapa kategori. Kejohanan antara pasukan yang terbesar dilangsungkan akan bertempat di Putrajaya. Tahniah diucapkan kepada pasukan ataupun National Touch Association atas penganjuran kejohanan touch yang pertama melibatkan seluruh negeri di Malaysia untuk mencari bakat-bakat mewakili negara di kejohanan dunia pada 2022 ataupun 2023 sekiranya saya. Masih lagi mendapatkan treatment. Sedikit risauan sebenarnya jika berbagai perbuatan mengambil masa sedikit lama seperti ini. Dapat lihat MC yang bertugas pada petang ini sentiasa mengingatkan penonton-penonton untuk menjaga SOP di dalam stadium yang telah pun disiapkan oleh Persatuan Rugby Negeri Terengganu. Begitu cantik sekali sebenarnya stadium ini. Dapat dilihat kalau dapat saya berkongsi dengan penonton-penonton di sana, dibandingkan dengan kali terakhir saya ke sini iaitu pada 2017 Piala Agong tuan rumah ialah Terengganu ketika itu, dengan projek diraja yang telah dilakukan ke atas stadium ini pada ketika ini, merubah senario ataupun mood untuk anda masuk ke stadium ini. Memang terlihat seperti stadium rugby yang sangat baik. Sudah pasti main-main yang masuk ke stadium untuk bermain hari ini terasa getarannya, sikit goosebumps. Tidak dapat lagi Perlis nak merobek pertahanan negeri Selangor. Kali ini beliau berjaya. Siapakah pemain di ujung sana tiba-tiba terlepas? Terus saja pengadil melayangkan kad kuning untuk high tackle kepada pemain Selangor ataupun pemain Simba. Maafkan saya. Perlis mendapat semangat pula dengan kakan mereka telah pun cedera. Tidak, walaupun bijak tindakan main di 14, tetapi sedikit goyang sebenarnya pas daripada beliau untuk kembali scrum down kepada UiTM Simba yang sudah sedikit lega sebenarnya. Sudah pun melakukan beberapa pertukaran pemain. Mungkin 17 mata sudah cukup untuk mencatatkan kemenangan pertama mereka dalam kejohanan ini. Terblackout seketika secara langsung itu sebentar tadi. Pihak Rugby Online kita minta maaf. Kita cuba membawakan yang terbaik untuk anda dari masa ke semasa. Apa saja feedback daripada anda yang menonton bersama kami sepanjang petang ini adalah sangat-sangat kami hargai untuk mempertingkatkan lagi kualiti dan persembahan supaya dapat kepuasan anda di rumah ataupun di sana sama dengan apa yang telah kami lakukan ataupun kami lihat di dalam stadium ini. Simba mengulurkan bola di kawasan bahaya. Perlukan quick cover up. Tidak digunakan oleh pengadil. Coming from the side, have to roll over, kata pengadil.
Tap and go yang pantas bersendirian, perlahan pula larian beliau mencari support ekstra di sebelah kanan. Tidak terlihat. Perlu mengambil bola. Serangan di bahagian tengah. Lepas first tackle, second tackle menghumban saja. Cuba mencuri bola, tidak oleh pengadil. Cuba lagi mencuri bola on the ground. Lagi tap and go, dibenarkan lagi oleh pengadil. Quick fast, quick thinking, main jersey nombor 9 untuk UiTM Simba. Sudah pasti try yang keempat untuk mereka. Nambah mata untuk, saya kira sudah pasti mencatatkan kemenangan pertama. Pembukaan yang bijak dan baik untuk UiTM Simba, memberi tekanan kepada pasukan-pasukan lain dengan menyatakan mereka lah antara pasukan yang perlu digeruni dalam kejohanan ini. Sudah pasti pasukan lain akan tengok scoreline 22-0. Lagi pertukaran dilakukan oleh UiTM Simba. Bekalan di Universiti Teknologi Mahara Shah Alam. Antara pasukan yang melahirkan begitu ramai pemain-pemain kebangsaan. Begitu juga dengan UPM Serdang. Seluruh negara dengan politeknik di seluruh negara melahirkan pemain-pemain rugby wanita yang semakin lama semakin banyak pasukan yang wujud. Satu perkembangan yang sangat baik sebenarnya. Harus menerima hakikat bahawa rugby wanita telah pun diterima di negara ini. Satunya ialah dengan cara mereka berpakaian. Dan juga kita perlu tahu perlawanan inilah antara dua pasukan wanita. Dihentikan oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan di antara UiTM Simba dan juga Perlis Ladies. Dengan mata terakhir, UiTM Simba 24, Perlis Ladies 0. Dan terus saja kepada perlawanan ketiga yang dijadwalkan di stadium utama pada petang ini, iaitu Hanelang Ladies, Terengganu Ladies. Orang duduk di bawah nama Hanelang Ladies, tapi mereka adalah Terengganu Ladies. Bakal menentang Sukma Kelantan. Satu lagi perlawanan yang saya jangka meletup di antara dua pasukan Ladies Pantai Timur. Kita nantikan kemasukan mereka sebentar nanti. Nampaknya kita harus bersabar sementara menantikan perlawanan yang ketiga itu di antara Hanelang Ladies 7 dan juga Sukma Kelantan untuk menghormati azan dan juga waktu sembahyang asar. Jadi ikut jadual kita akan kembali bersambung tepat pada pukul 3, maafkan saya, tepat pada pukul 4.20 nanti. Kita berjumpa lagi sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Aksi-aksi pasukan lelaki Open dan juga 22 bakal ditontonkan sebentar nanti.